والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 66, baris yang ketujuh daripada bawah. Muka surat 66, baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha, man ittaba'a nafsahu hawaha. Al-kayyisu man dana nafsahu. Macam mana hak ni, hak jawi baru tu, nafsahu ke nafsuhu? Nafsuhu. Di nafsahu maf'ulun bih. Man dana nafsahu, jadi maf'ulun bih. Man ittaba'a nafsahu hawaha. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyya. Artinya, bermula orang yang berakal, bermula orang yang berakal, yakni orang yang sempurna akal. Al-kayyisu ni orang yang cerdik, orang yang berakal sebagai akal yang sempurna, ataupun disebut sebagai orang yang cerdik. Mereka tu khabar dia. Mereka ini ialah mereka yang menghisap ia, mereka yang menghisap ia dan menghina ia dan mengarasi ia akan dirinya. Mereka yang menghisap ia dan menghina ia dan mengarasi ia akan dirinya. Nafsahu, akan dirinya. Mereka yang menghisap, mereka yang menghitung. Mereka yang menghisap, mereka yang menghitung dan menghinakan dan mengerasi ia akan dirinya. Apa makna mengerasi ia akan dirinya? Artinya, erti mengerasi ia mereka tadi ni akan dirinya. Mengerasi ia orang yang berakal akan dirinya, akan nafsunya. Artinya, erti mengerasi ia akan dirinya, menjadikan ia akan dirinya
mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikut perintah Allah dengan imtisalul awamiri wastinabun nawahi. Itu mengikut perintah Allah dengan menunaikan suruhan dan menjauhi akan larangan. Dan beramal ia wa amila lima ba'dal maut, dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Itu orang yang berakal sebagai akal yang sempurna ataupun orang yang cerdik. Dan bermula orang yang lemah. Bermula orang yang lemah. Lemah ni lemah akal. Lemah akal, yakni orang bodoh lawan pada orang cerdik. Yang taksir ia, yang buat salah ia pada segala pekerjaan. Bermula orang yang lemah, yang taksir ia pada segala pekerjaan. Itu terjemah kepada wal ajizu. Dan bermula orang yang lemah, yang taksir, yang cuai, yang buat salah pada segala pekerjaan. Siapakah orang yang lemah, yang taksir tu? Khabar dia, mereka yang memperikutkan akan dirinya. Mereka yang ikut akan dirinya, ikut akan nafsunya, ikut akan dirinya, akan keinginan, nafsahu hawaha, akan dirinya, akan keinginannya, keinginan dirinya, keinginan nafsu. Maka tiada menegah ia mereka akan dia, akan dirinya daripada yang diharamkan. Dan watamanna 'alallahil amaniyah, dan mencita-cita ia, kalau akan segala angan-angan, akan segala angan-angan. Maka habis terjemah hadis itu, maka serta taksirnya pada mengerjakan taat dan serta mengikutnya akan keinginan, tiada ia bersedia dan tiada ia taubah. Bahkan mencita-cita ia, angan-angan atas Allah Ta'ala, akan ampunnya ampun oleh Allah, dan maafnya maaf oleh Allah, dan akan masuk syurga, serta mengekalkan ia atas maksiat, dan meninggal ia barang siapa akan taubah. Ini orang yang lemah akal, yang taksir ia pada segala pekerjaan. Jadi dia punya terjemahan dengan huraian tu panjang. Kalau kita strik kepada hak hadis itu, al-kayyisu, orang yang berakal, yang sempurna atau orang cerdik. Mandana nafsahu, mereka yang mengerasi akan dirinya, akan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal ia bagi barang selepas daripada mati. Wal ajizu, dan orang yang lemah akal, orang bodoh. Manittaba'a nafsahu hawaha, mereka yang mengikut akan dirinya, akan keinginan dirinya. Wa tamanna 'alallahil amaniyah, dan mencita-cita atas Allah Ta'ala akan angan-angan. Tapi dalam terjemahan tu panjang serta dengan huraian. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang mengharap kelapasan, keampunan daripada Allah,
pada ketika tiada menjalani ia akan jalan kelepasan keampunan daripada Allah dengan bertaubat. Yang mana cetakan hak baru tu macam mana? Hak kita baca minggu lepas, kerana harap ia akan kelepasan pada ketika tiada menjalani ia akan jalannya. Dia tiada mencela ke gitu, tiada menjalani. Jadi hak jawi putih lah. Kadang-kadang hak jawi putih tu molek, hak jawi lama ni salah. Kerana harap ia akan kelepasan pada ketika tiada mencela ia akan jalannya. Bukan, pada ketika tiada menjalani ia akan jalannya. Jalan apa? Jalan kelepasan keampunan daripada Allah dengan bertaubat. Pembicaraannya adalah mereka yang menegah daripada taubat. Nak ceritanya tertegah daripada taubat. Kenapa? Kerana israr, kerana mengekal atas mengerjakan maksiat. Mengekal mengerjakan maksiat inilah yang menegah daripada taubat. Sebab salah satu daripada rukun taubat adalah meninggalkan maksiat. Salah satu rukun taubat adalah meninggalkan maksiat. Jadi apabila dia mengekalkan atas maksiat, maka tertegah daripada taubat. Walaupun dalam keadaan dia mengekalkan maksiat, hati ada sesalan. Hati ada sesalan. Hati berasa salah sangat. Allah lah ni, berdosa ni, salah menyesal. Tapi masih lagi mengekal, tetap mengerjakan maksiat. Israr dipanggil. Tetap mengerjakan maksiat ni yang menyebabkan tertegah daripada taubat. Kemudian, apakah sebab menyebabkan seseorang israr, tetap mengekali mengerjakan maksiat? Didatangkan 5 sebab. Yang kita bicara sekarang sebab yang keempat. Sebab yang pertama, kerana seksa yang dijanji oleh Allah tu bertangguh, bukan segera. Maka tabiat manusia ni kalau bertangguh, dia pun buat lengah je lah sebab tak kena. Bukan kata tidak bertaubat segera diseksa oleh Allah. Yang kedua, kerana sukar untuk meninggalkan keinginan di hawa nafsu sendiri. Yang ketiga, kerana menangguhkan taubat kemudian sehari, kemudian sehari. Itu yang ketiga. Yang keempat ni, bahawa menjanji ia akan dirinya dengan kemurahan Allah dan maafnya maaf Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjanjikan. Dia menjanji ni makna apa? Dia letak angan-angan. Itu dia panggil umniyah tu. Angan-angan. Dia menjanjikan dirinya dengan keampunan Allah. Dalam keadaan dia menjanjikan dirinya dengan keampunan Allah. Hak kitab ni kata sehabis-habis bodoh. Kerana harap ni angan-angan lah. Kita kalau sebut kata harap, rajak. Rajak ni serta buat asbab, serta menjalani jalan. Itu panggil harap. Terjemahan dia hak harap dia rajak. Ada pun di sini bukan rajak. Ini dipanggil umniyah, angan-angan kosong. Jadi dia menjanjikan dirinya dengan keampunan Allah. Dalam keadaan tiada menjalani ia akan jalannya jalan keampunan. Itu dengan jalan taubat. Mana dia tidak bertaubat? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Macam sebut minggu lepas lah, selagi tidak mensyirikkan Allah, bunuh 100 orang pun masuk syurga. Pelacur pun masuk syurga. Pandai. Mana apa? Allah Maha Pengampun. Bayangkan bunuh 100 orang. Nak pergi ke mana bunuh 100 orang? Kalau ada sekarang ni, dia panggil apa?
Itulah dipanggil apa ni? Orang putih punya cerita itulah. Hak dibunuh orang tu. Dipanggil apa? Aidi. Dipanggil apa dia? Hak bunuh orang ramai tu. Kemudian barulah tahu dia pembunuh. Apa panggil apa? Bukan pembunuh upah. Tak ada orang upah pun. Perangai dia bagi bunuh orang. Dia panggil apa? Kan ada kan cerita sebenar kan ada kan bunuh orang puluh orang dia bunuh. Ada ni. Tak dapat cari siapa pembunuh. Kemudian barulah tertangkap. Tapi dibunuh puluh orang tau. Kan ada rekod kan. Ni bunuh 100 orang. Nak duduk mana? Bunuh 100 orang. Ada ni. Tapi Allah Maha Pengampun. Syurga juga dia. Kita pukul orang tak pernah. Pukul orang pun tak pernah. Ke pernah tumbuk orang? Pernah? Lempar orang? Tak pernah pun. Tak berani pun nak tumbuk orang, nak lempar orang. Ke masa sekolah jadi kaki buli. Bunuh orang 100 orang pun Tuhan ampun. Selagi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus Allah mengampuni walaupun tanpa bertaubat. Ada ni. Harus syarak, harus akal. Allah mengampuni dosa selain dia dosa mensyirikkan Allah walaupun tanpa bertaubat. Adapun kalau syirik kepada Allah, maka mustahil syarak, mustahil akal Allah mengampuni. Ada ni. Kalau mati dalam kesyirikan, mustahil syarak, mustahil akal Allah mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka yang mensyirikkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan mengampuni oleh Allah akan dosa selain daripada mensyirikkan Allah bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Allah mengampuni. Ini cerita tanpa bertaubat. Kalau bertaubat dengan melengkapkan syarat taubah sebagaimana janji Allah, Allah akan mengampuni. Hak ni tanpa bertaubat, harus Allah mengampuni dosa selain daripada mensyirikkan Allah bagi sesiapa yang ia kehendak. Jadi sekarang ni syiriknya tidak. Hak adanya dosa zahir, dosa batin. Bertaubahnya tidak. Tiba-tiba menjanjikan. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha Pemurah, Allah Ta'ala Maha Penyayang, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah ampunlah. Tapi menjalani jalan taubat tidak, sebab masih lagi tetap mengerjakan maksiat. Maknanya masih lagi belum bertaubat, tapi menjanjikan dirinya dengan kemurahan dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panggil sehabis-habis bodoh. Ini dipanggil umniyah. Angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Tapi di jemaah kitab ni, kerana harap ia akan kelepasan, pada ketika tiada menjalani, ia akan jalannya jalan kelepasan. Tapi dijemah dengan harap. Sebab nanti selepas daripada bicara taubah, akan masuk pada bicara sifat kepujian yang kedua adalah khauf. Khauf di muka surat 68. Surat 68 sebelah saja. Masuk bicara sifat kepujian yang kedua. Khauf artinya takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di muka surat 70 pergi pada pembicaraan harap. Harap akan rahmat Allah, harap akan keampunan Allah, raja. Hak perenggan di bawah tu Ustaz 70 tu. Perenggan di bawah baris yang ke-6 daripada bawah. Dan bahawasanya harap itu raja menyalahi ia
akan cita-cita. Apa dia cita-cita ni? Cita-cita dia panggil umniyah, angan-angan kosong. Hak ni dia panggil tamanni. Umniyah, angan-angan kosong. Hak ni dia tidak panggil harap, dipanggil, tapi diterjemah dengan cita-cita tau. Apabila sebut cita-cita, molek barunya cita-cita. Tapi umniyah ni bukan cita-cita. Dia terjemah cita-cita tu betul lah dengan terjemahan dia. Tapi dengan bahasa kita, kalau sebut cita-cita tu benda bagus. Makna kita ni ada cita-cita. Apa cita-citanya? Nak menambahkan ilmu, nak meningkatkan amal ibadah. Tu cita-cita. Makna sehari-sehari ni biar ilmu bertambah, biar amal bertambah. Tak mahu duduk dalam keadaan sama je. Makna kita cita-cita nak meningkatkan pemahaman agama, nak meningkatkan amal ibadah. Tu cita-cita. Comel. Hak ni bukan cita-cita. Hak ni dipanggil angan-angan. Dipanggil angan-angan. Nanti dia datangkanlah dengan bahawasanya harap, rajak itu bergantung hati dengan dia mengawali pada hasilnya pada masa akan datang, serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya, bagi dapatnya. Itu dia panggil harap, rajak. Turun ke bawah dan bahawasanya cita-cita. Ini angan-angan ni lah kalau terjemahan kita. Bergantung hati dengan yang tersebut, bergantung hati kepada apa yang digemari, apa yang disukai, dengan tiada berusaha pada menghasilkan digemari itu. Apa yang digemari? Keampunan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha ataupun tidak untuk dapat keampunan Allah dengan bertaubat? Tidak berusaha. Itu dia panggil umniyah, angan-angan kosong. Hak rajak, harap akan keampunan Allah serta dibuat asbab. Itu beza antara harap, rajak, sifat kepujian, dengan umniyah, angan-angan kosong yang dicita, yang dicela pada syarak. Tapi dia jemuh dengan cita-cita. Kalau kita jemuh hak bahasa mudah faham kitanya adalah angan-angan. Sebab kalau cita-cita ni benda baik, memang kita kena ada cita-cita. Kita belajar kena ada cita-cita. Cita-cita kita apa? Nak menyelesaikan fardhu tauhid, fiqh, tasawuf. Itu cita-cita kita. Cita-cita kitanya nak meningkatkan lagi ilmu, nak mengaji ilmu biar luas lagi, termasuk fardu kifayah. Itu cita-cita. Hak angang-angang ni tak ada buat apa-apa. Dia kita fahamlah cita-cita dengan angan-angan. Cuma kita ni hak angan-angan tu diterjemah dengan cita-cita. Arab dia umniyah, tamanni. Hak dalam hadis ni wa tamanna 'alallahil amaniyah. Ni dia berangan-angan. Apa angan-angan dia? Dia menjanjikan akan dirinya dengan kemurahan dan keampunan Allah tanpa menjalani jalan taubah. Itulah sehabis-habis bodoh. Ini dia panggil angan-angan kosong, dia panggil. Ada ni. Yelah kadang-kadang duk tekan ilmu akidah ni. Yelah kadang-kadang bila bicara bab fiqh agak longgar sikit. Jadi kadang-kadang Allah bunyi bab salah fiqh ni macam ringan je. Hak khilafiyah lah. Tak panggil mungkar, tak panggil maksiat. Kemudian dosa-dosa kecil. Dosa besar tak ada lah dosa besarnya dah. Berjudi, minum arak, itu tak ada lah dosa besar. Makan riba, makan rasuah, itu dosa besar. Lepas tu dosa-dosa yang lain, kemudian dosa hak hati pula. Yang mana kadang-kadang kalau tekan akidah iman semata-mata, takut terundur kepada pok murjiah macam saya sebut minggu lepas tu.
Puak murji dia panggil. Puak yang hanya sangat mengharap dengan semata-mata ada iman. Buat maksiat pun tak apa. Makna apa mengekali maksiat pun tak apa. Janji ada iman. Bila ada iman akan dapat keampunan Allah. Buat maksiat pun Tuhan tidak akan catat dosa sebab ada iman. Dia hanya tekan pada iman saja. Jadi kalau bicara kok hak akidah comel dah. Maksiat dosa tu masih lagi dikekali. Tu tak apa tu. Allah ampuni hak tu. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun kan. Bukan dosa mensyirikkan Allah. Dia pun menjanjikan keampunan Allah dalam keadaan israr, masa lagi tetap mengerjakan maksiat. Inilah sehabis-habis bodoh dia panggil. Tapi memanglah iman akidah ni kena tekan sungguh-sungguh. Tapi jangan buat ringan pula hak furuk cabang agama. Yalah kalau bab fiqh ni masih lagi ada perkara khilafiyah. Kalau pergi pada tasawuf pula maksiat batin, tu tak ada khilafiyah tu. Riya, ujub, takabur tu tak ada khilafiyah tu. Tu haram ijma' ulama. Hak zahir ni banyak khilaf. Kan hak zahir banyak khilafnya. Jangan apa orang ringan. Penting bab iman je, bukan. Tapi penting bab iman sebab dia usuluddin. Takut sampai ke peringkat maksiat pun tak apa. Janji kita ada iman. Ada orang faham gitu. Dia ada hubungan lah. Sama belajar, sama kerja. Hubungan yang tak baik. Lelaki perempuan. Tapi dia beranggapan tak apa. Iman akidah kita jaga molek. Ada yang seumpama tu. Iman akidah jaga molek. Lepas tu hak nafsu lah nafsu. Hak nafsu dia buat ringan je. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ini menyebabkan dia tidak meninggalkan maksiat. Dia tidak meninggalkan maksiat, tertegah dia taubat kerana menjanjikan kemurahan dan keampunan daripada Allah walaupun dalam keadaan tanpa menjalani jalan taubat. Ini panggil sehabis bodoh. Tapi di sisi Allah memang harus Allah mengampuni dosa sebanyak mana sekalipun selagi tidak mensyirikkan Allah. Itu di sisi Allah. Kepada siapa? Kepada sesiapa yang ia kehendak. Siapa ia kehendak? Kita masuk ke? Kita tak tahu. Tak tahu tu dia buat angan-angan. Masuk ke diri kita lah. Atau panggil angan-angan. Itu yang dicela pada syarak. Ada ni. Tapi bicara bab rojak nanti dia akan bicara sampai satu peringkat. Dalam keadaan mana ni? Dalam keadaan sudah lambat, belajar pun lambat, mana insaf pun lambat. Tu memanglah kadang-kadang jalan usaha tu macam payah nak lalui dah. Tika tu lain pula cerita. Padahal dah kadang-kadang dalam keadaan dia sudah letih dah, banyak penyakit dah, terlantar dah, baru sedar bab akidah, kepentingan dia. Belajar melalui rakaman je, nak pergi masjid tak boleh dah. Dia banyak penyakit dah. Dan keadaan makna uzur dah. Jalan nak bertaubah tu. Belajar sekadar. Tapi belajar pun dalam keadaan sakit ni, ialah apa-apa lah orang sakit belajar macam mana. Kemudian Allah kira belajar fardu ain ni kok banyak benda lah. Lepas tu nak bertaubat macam mana? Dosa nak Adam banyak mana dahulu dilakukan. Ada ni. Hak dosa hati lagi, hak dosa pegangan lagi. Tapi sudah mai keinsafan nak memulai belajar. Dan kalau dalam keadaan seumpama tu uzur sangat dah, usaha sekadar-sekadar tetap kena lebihkan harap. Walaupun usaha sudah jadi setakat yang mampu. Harap yang sebenar, usaha sepenuhnya.
Tapi terkadang usaha tu pun agak terhalang dah. Usaha ilmu pun agak terhalang. Time boleh belajar, dengar dah, bukan belajar masjid pun. Time uzur, tak boleh nak ikuti. Satu salah, dua salah, tiga salah. Kalau kira balik kok semayang banyak ditinggalkan, puasa banyak ditinggalkan, nak qada tak nampak jalan dah. Nak semayang waktu pun agak kesukaran, nak qada macam mana. Jadi jalan di jalan. Jalan dia agak sempit. Walaupun jalan agak sempit, dia kena kuatkan harap. Harap tanpa buat asbab, bukan tanpa buat asbab, jalan asbab tu agak sempit. Kok mana pun dia kena lebih harap. Kalau orang lain itu sudah jadi umniyah, angan-angan. Sebab usahanya kurang. Tapi dalam keadaan dia tidak mampu nak menyempurnakan usaha sepenuhnya. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Ada. Orang yang kita kata lewatlah, kemudian sangat. Ada seumpama ni, mana menangislah. Kata kena sabar, kena redha, banyak salah, Allah Maha Pengampun. Saya nak bertaubat macam mana, dosa dengan orang lagi. Jalan tu macam seperti mana? Tak mampu nak jalani dah. Kalau tidak jalani, dia panggil umniyah. Dia bukan tidak menjalani, tetapi dia lemah daripada nak menjalani. Kita balik kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekadar kemampuan dia. Jadi jalan usaha sekadar kemampuan. Tapi kalau orang yang memang mampu sungguh buat cara tu, itu dah panggil harap, dia panggil umniyah. Tapi kalau orang yang kemampuan berusaha agak terhad, tapi harapnya lebih, masih lagi dipanggil harap, tak panggil umniyah. Adapun kalau orang biasa, orang segar, usahanya sikit je usaha, lepas tu nak lebih, tu dia panggil umniyah. Usaha sikit tapi nak lebih, umniyah. Hak ni usaha sikit, dia nak lebih, dia panggil harap. Sebab usaha dia sedikit, sebab itu sahaja kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sekadar kemampuan. Kemampuan dia kadar tu. Tapi kalau orang hak mampu lebih, usahanya sedikit, itu umniyah. Ada ni. Mana kalau berharapan orang seumpama ni, kita akan bicara mengharap. Walaupun jalan usaha dia agak terhad, sekadar kemampuan. Sebab apa? Kalau tidak, dia akan bawa pada putus asa. Biarlah. Mati sesak dah, biarlah. Bahagian lidah neraka. Jadi putus asa seumpama tu. Ada ni. Ada. Timbul. Dulu pun orang yang ada, orang yang mengajar juga, teringat balik, saya ajar dulu bab akidah, memanglah salah. Saya pun berpegang akidah yang salah. Saya mengajar kepada pelajar saya pun begitulah. Jadi macam mana dia pergi keluar? Wah. Sebab apa dah ajar akidah salah ni go, banyaklah saham. Ada ni. Banyak saham lah. Dia mengajar. Maknanya kita ni cerita lepas itu memang uzur dah. Baru dia belajar, baru dia sedar hak dia ajar tu salah. Jadi banyak kau duk main dalam otak dia. Macam mana cara ni? Macam mana cara? Dalam keadaan dalam keadaan uzur sangat-sangat dah. Uzur sangat-sangat dah. Ada ni. Siapa ketertekan tak nak tidur mikir, banyak kesalahan. Sebab jalan nak kembali ni agak sekadar kemampuan. Ada. Tapi alhamdulillah sedar juga, perbetulkan balik. Perbetulkan balik. Tapi macam mana kesalahan? Kerana dulu dia ajar pada pelajar dia dengan akidah yang salah. Dia nak usaha macam mana? Dia nak mencari, dia setakat dunia dia atas rumah dia, tak lagi ke mana dah. Jadi cerita betul, cerita orang uzur. Cerita orang uzur. Dia mengajar dahulu. Ustaz ada ni. Tapi nyata dia ajar tu salah. Dia bertabat bagian dia, tapi hidup fikir hak dia ajar.
Lepas tu kesalahan lain banyaklah kesalahan lainnya. Kesalahan anak Adam, buat salah. Banyaklah hak lainnya. Tapi beratnya bab akidah. Banyak kesalahan yang lain. Mana pasal tu kena lebih kepada mengharap. Walaupun jalan usaha sekadar kemampuan. Manakala orang-orang yang orang yang segar, kalau buat gitu dipanggil umniyah, angan-angan kosong. Tapi kalau orang yang kemampuan dia berusaha agak terhad, itu dipanggil raja, dia tak panggil umniyah. Ada ni. Nanti kita akan bicara ketika bicara sifat yang kedua, bicara sifat khauf. Sabda Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a hawahu wa ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amaniyah. Wa tamanna inilah angan-angan. Artinya bermula orang yang berakal, orang yang cerdik. Mereka ini ialah mereka yang menghisap, yang mengira, yang menghitung ia mereka, dan menghinakan ia, dan mengerasi ia akan dirinya, akan nafsunya. Artinya, arti mengerasi akan nafsu ni menjadikan ia, mereka akan dirinya mengikut perintah Tuhannya. Itu orang cerdik, orang yang sentiasa menghisap, menghitung, mengira akan dirinya, menghina akan dirinya, mengerasi akan dirinya, akan nafsunya, dengan bahawa menjadi ia akan dirinya mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dengan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, dengan mengerjakan segala perintah zahir dan batin dan menjauhi segala larangan zahir dan batin. Ini orang yang berakal, orang yang cerdik. Dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Ini orang cerdik. Bukan beramal buat satu pekerjaan untuk barang yang sebelum mati, kemudian dia mati. Sebelum mati ni masa yang sangat singkat. Sebelum mati masa yang sangat singkat. Kemudian daripada mati tidak ada penghujung. Sebelum daripada mati, masa yang sangat singkat. Kita umur 30, 40, 50, 60. Hak sebelum mati lama mana je adanya? Hak sebelum mati lama mana ada? Wa amal untuk barang yang sebelum daripada mati. Itu orang cerdik. Orang cerdik ni dia wa amal bagi barang yang kemudian daripada mati, bekal. Bukan wa amal untuk kehidupan sebelum mati yang hanya singkat sahaja. Kalau kita buat satu pekerjaan, zahirnya adalah pekerjaan untuk kehidupan sebelum dia mati, tapi kita jadikan pekerjaan sebelum mati itu untuk bekal selepas dia mati. Kita buat kerja untuk makan minum. Makan minum untuk kehidupan sekarang, bukan kehidupan lepas dia mati. Makan minum itu pekerjaan untuk barang yang sebelum dia mati, bukan lepas dia mati. Tapi makan minum kita tu untuk beramal, untuk buat ibadah, untuk bekerja cari nafkah wajib kepada kita. Hak tu dipanggil barang yang kemudian daripada mati. Apa pekerjaan kita? Walaupun zahirnya seperti untuk sebelum dia mati. Makan minum sebelum matilah. Mati tak ada dah makan minum. Tapi makan minum ni untuk sebelum dia mati pun kerana kita nak sihat badan. Kenapa? Nak buat ibadat, nak belajar, nak buat ibadat, nak bekerja cari nafkah wajib. Itu semua untuk barang yang kemudian daripada mati. Ini kita cerita hak pekerjaan dunia. Kita beramal dengan amal ibadah, ibadah yang khususi, amal ibadah. Amal ibadah, amal ni amal pekerjaan kepada mati ni untuk bekal kita mati. Amal yang macam mana? Amal yang berdasarkan kepada ilmu. Itu amal
bagi barang yang kemudian ada mati. Nak beramal, akidah kena comel, barulah beramal untuk ada mati. Ini ibadah yang khususi. Hak tadi pekerjaan dunia sekalipun kita jadikan untuk kemudian ada mati. Sekarang ni hak ibadah betul. Ibadah betul. Untuk jadi bekal kemudian ada mati, ibadah yang berlandaskan kepada ilmu. Orang nak beramal dimulai dengan akidah iman. Beramal pula zahir kena ada ilmu. Amal batin macam mana? Kalau amal zahir sahaja betul tapi hati tidak ikhlas, itu bukan amal bagi barang yang kau dah mati. Itu amal bagi barang sebelum dia mati supaya dipuji oleh orang. Itu sebelum mati. Yalah, kerja akhirat ni, kerja untuk bekal sebelum dia mati, selepas dia mati. Tapi kalau buat amal tapi hatinya untuk dapat dunia pujian, itu dipanggil amal walaupun amal kau dah mati, tapi bagi barang yang sebelum daripada mati untuk pujian. Itu bukan orang cerdik. Orang cerdik ni amal dunia pun dia jadikan untuk kemudian dia mati. Sama telah amal memang untuk kemudian dia mati, itu amal akhirah. Tapi nak jadi amal tu amal akhirah sungguh, ilmu lah. Ilmu. Amal jadi bekal kepada mati, amal bersertakan dengan akidah, amal zahir batin bersertakan dengan ilmu. Itu orang cerdik, orang yang berakal. Dan bermula orang yang lemah akal, yang taksir, yang buat salah. Yang taksir, yang buat salah. Ia pada segala pekerjaan. Buat salah pada segala pekerjaan. Sebab apa? Orang ni orang bodoh. Orang bodoh. Mereka ni khabar, ialah mereka yang memperikutkan ia akan keinginan diri dia. Ikut nafsu. Maka menegah ia akan dirinya, maka tiada menegah ia akan dirinya akan diri daripada yang diharamkan. Diturut nafsu jelah. Yang diharamkan tidak ditinggalkan. Dan dalam keadaan dia ikut nafsu dan mencita-cita ia. Mencita-cita, kalau kita mengangan-angankan, watamanna, angan-angan, dan mencita-cita ia dan mengangan-angan atas Allah akan segala angan-angan. Apa angan-angan? Nak dapat keampunan, nak dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang lemah akal, orang yang bodoh. Maka serta taksirnya, cuainya pada mengerjakan taat, dan serta mengikut akan keinginan nafsu, tiada ia bersedia dan tiada ia taubah, bahkan mencita-cita ia, mengangan-angan ia atas Allah Ta'ala akan ampunnya ampun Allah dan maafnya maaf Allah, dan akan masuk syurga serta mengekal ia atas maksiat, dan meninggal ia akan taubah. Dan berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, ni tabi'in, setengah daripada murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bermula kelalaian dengan Allah bahawa berpanjangan oleh seorang lelaki dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita, mengangan-angan atas Allah akan keampunan. Inilah kelalaian dengan Allah, kelalaian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kelalaian dengan Allah ni? Bahawa berpanjangan oleh seorang lelaki dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita ia, mengangan-angan ia atas Allah akan ampun. Buat maksiat tapi mengangan-angankan keampunan Allah. Ini dia panggil orang yang lalai, orang yang lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak yang keempat ni, yang menjanji dirinya dengan kemurahan dan keampunan Allah ni, ini termasuk orang yang lemah akal, ikut hawa nafsu, tetap mengerjakan maksiat, tiba-tiba mengangan-angankan akan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa dipanggil angan-angan? Kerana nak keampunan tanpa menjalani jalannya, iaitu jalan taubah.
Itu dia panggil angan-angan, yang mana dalam kitab Minhajul Abidin panjang bicara khauf dan raja. Cukup panjang bicara khauf dan raja di Aqabah yang kelima, dan membicarakan juga macam mana orang yang berangan-angan. Orang yang berangan-angan. Ada ni. Untuk ini barang yang kemudian daripada mati. Untuk barang kemudian mati. Amal ibadah yang macam mana yang akan jadi bekal lepas dia mati. Orang cerdik dia akan buat pekerjaan untuk bekalan kemudian dia mati. Untuk jadi bekalan kemudian dia mati, itulah amal yang macam mana, beramal serta akidahnya macam mana, beramal semayang macam mana, berjemaah macam mana. Kalau membaca Al-Quran, baca Al-Qurannya macam mana. Nah, kalau baca Al-Qurannya macam mana, hukum tajwidnya macam mana. Lepas tu baca Quran, hatinya macam mana, ikhlas ke tidak. Kalau nak beramal pekerjaan untuk kemudian ada mati, kena berdasarkan pada ilmu. Tapi kalau baca Quran tanpa belajar, itu bukan amal untuk kemudian mati. Bukan Quran tu akan laknat kembali. Comel baca Quran, bukan baca seri, comel baca Quran. Tapi akidah Quran macam mana? Ilmu tauhid Fatihah belajar ke tak? Tak. Itu bukan orang cerdik yang mengerjakan amal untuk kemudian mati. Perintah zahir dalam Quran, perintah batin dalam Quran, macam mana fiqh tasawuf fardhu ain? Tak belajar juga. Baca Quran tapi dengan ilmu dah. Tidak beramal. Hati serta ngeriak, wujud takabur. Hak tu tidak akan dapat bekalan lepas dia mati. Tapi ada angan-angan ke tak? Memang dia ada angan-angan. Mati kok Quran yang akan jadi cahaya dia. Quran akan jadi penemang dia. Quran yang macam mana? Oh, baca betul. Memang nombor satu, baca betul lah. Tapi amal Quran macam mana? Akidah Quran macam mana? Oh, sekarang ni pula baca Quran tak belajar dah. Lepas tu pakai elektronik pula dah. Tak ada elektronik. Elektronik tu lah. Dia pecek tu keluar suara. Itu ke cara nak membaca Al-Quran? Boleh nak pakai elektronik. Siapa yang sudah kemah, hukum tajwid kemah, makhraj huruf kemah, tapi baca tak lacur. Ada tempat orang lacur. Surah-surah terpilih tu lacur. Baca dengan guru, baca dengan ilmu. Tapi apabila hak lain-lain tu, hak tengah-tengah tu kurang baca, kurang lacur, maka dia pakai elektronik tu. Boleh je, sebab dia sudah ada ilmu tajwid. Makhraj huruf dia pandai dah. Cuma kekurangan dia adalah kelancaran sahaja. Faham? Kekurangan dia adalah kelancaran. Bukan jahil hukum Al-Quran. Ada ni. Hak ni, hak tak lacur ni, hak dia baca dengan cara yang kena usaha sungguh baca, hak boleh pahala berganda ni. Adapun kalau tak lacur serta jahil hukum Al-Quran, hak tu nak baca, hak tu Quran laknat kembali, hak tu jangan perangai gitu. Jawab perangai. Baca Al-Quran, akidah Quran, hak tu fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, hak zahir, hak batin. Baca Quran kena betul dengan guru, bukan membaca sendiri. Tapi tak lacur, boleh guna bantuan dengan elektronik. Ni dok ni. Belajar dengan guru tegur banyak sangat. Memang tak nampak jalan. Akhirnya tambah dengan guru. Tu nak terus pada hak elektronik. Tu takkan jumpa jalan tu. Takkan jumpa tu. Ada. Dia belajar dengan guru dah. Mana guru ni memang Allah, kalau kita kata kok merangkak sangatlah, kena balik awal semula ni, dak reti sangat ni. Akhirnya kena tegur-tegur, tambah biar ustaz saya nak baca di rumah, nak pakai hak elektronik itulah. Dah, ustaz tu nak kata kan dia cari tambah. Ustaz tu bermujur dak apa? Pernah ajar dia. Pernah ajar. Apa? Oh. Benar. Dah satunya benar dah, tua dah. Lepas tu benar satu hal dah.
Meta pula sombong. Meta sombong. Ustaz ni pula belum tak mau belajar dah. Mujur. Wai basi. Benak satu, meta satu, sombong satu. Ada apa? Balik awal ni. Berarti nak baca Quran rumah. Gitu ke amal untuk kemudian dia mati? Itu bukan amal untuk kemudian mati. Itu amal untuk atas dunia. Nak kata dia ni baca Quran juga. Ini contoh. Mana kalau tidak menjadi yang sebenar, lepas tu mengharap. Itu bukan mengharap. Itu dipanggil angan-angan. Itu orang yang lemah akal. Orang yang tidak cerdik. Nak mengharapkan keampunan Allah serta segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, segera meninggalkan maksiat yang dikerjakan. Jadi menjanji ia akan dirinya dengan kemurahan dan keampunan Allah. Ini antara sebab yang keempat yang menyebabkan seseorang israf, tetap mengerjakan maksiat, yang mana tertegah daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar ia dengan beberapa sebab. Dosa kecil asalnya menjadi dosa besar dengan beberapa sebab. Kita ni bicara yang keempat. Dahulu sebab menyebabkan israr ada 5 perkara. Bukan begitu? Tak, 5 perkara. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kita bicaranya yang keempat. Bahawa menjanji ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya, keampunan Allah Ta'ala. Mana yang kelima? Mana yang kelima? Setakat saya ngaji tak ada catatan. Setakat saya ngaji tu tak ada catatan. Tunggu mengajar kali tidur orang kali. Tak ada catatan. Sebab 5 perkara, 5 sebab menyebabkan israf, tetap mengerjakan maksiat. 5 perkara. Sekarang ni baru yang keempat. Yang kelima, ini kita tengok dalam kitab Arba'in fi Usuluddin lah. Sebab kitab Penuh Bagi Hati ni Imam Ghazali Syekh Qadi Al-Mandili himpun daripada kitab Arba'in fi Usuluddin. Sebab saya mengaji pun tak ada catatan di sini. Tak ada catatan tu kemungkinan adalah takutnya mengaji hok tak masuk kelas ke macam mana. Gitulah. Dia kekurangan kena letak atas diri kita sendiri. Kekurangan kita kena letak atas diri kita. Ni tunggu dah ajar, ni tunggu tinggal, ni tunggu salah, jangan gitu. Kekurangan atas kita sendiri. Di mana letak yang kelima? Tu wallahu alam lah. Nanti saya tengok dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Macam mana dia punya susunan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar ia dengan beberapa sebab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin. Wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.